Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik belaka. Kalau tak ada keperluan, kekal di rumah, kekal sihat, sejahtera bersama dengan ahli keluarga. Anda bersama dengan saya, Dai Aiman, pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada hari ini kita nak teruskan lagi kelas pengajian kita dalam topik sirah, yang mana pada hari ini kita nak merungkai satu susuk tubuh yang mana seorang yang paling orang kata nak belajar kesabaran, belajar dengan Nabi ini, iaitu kita nak belajar tentang Nabi Ibrahim alaihi salam di bahagian yang pertama. Nabi Ibrahim AS seorang yang cukup menyabar dengan pelbagai peristiwa yang berlaku kepadanya, dan oleh sebab itulah pada hari ini kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Nur Effendi Hamid. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, rindunya lama tak jumpa Ustaz. Itulah. Ustaz hilang ke mana Ustaz? Bermusafir. Bermusafir. Okey, baik, para penonton mesti tak tahu tentang pengalaman Ustaz bermusafir tu. Ustaz jumpa siapa ya? Ustaz buat apa ya? Dan bersama-sama dengan kita Al-Fadil Ustaz Effendi akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Ustaz, kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh hubungi kami di nombor telefon yang tertera. Baik, kita nak terus Ustaz perbincangan kita pada hari ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kalau kita tengok Ustaz, awal-awal ni dah ada soalan Facebook dah Ustaz. Boleh kita raikan? Boleh. Baik, kita bersama dengan Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Di bumi manakah Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan? Adakah beliau dibesarkan dalam suasana ayahandanya sebagai pemahat dan sebagai pedagang patung-patung berhala? Yang kedua, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam sejak zaman remaja lagi telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan tauhid dalam dirinya serta calon sebagai seorang para rasul, pesuruh Allah untuk menyedarkan kepercayaan ayahandanya dan kaumnya adalah perbuatan syirik yang menyesatkan. Pada usia berapakah Nabi Ibrahim AS diangkat menjadi Rasul? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita buat keputusan supaya kita duduk dalam satu majlis ilmu yang berkaitan dengan satu orang yang hebat, iaitu Ibrahim alaihissalam. Sekiranya disebut nama Ibrahim alaihissalam, apa perkara pertama yang terlintas di dalam fikiran para penonton yang dirahmati Allah SWT? Cuba berfikir sejenak. Adakah bila sebut Ibrahim AS yang pertama sekali terlintas dibakar dalam api yang besar? Ataupun kita terlintas di fikiran kita beliaulah yang membina Kaabah dan ibadat-ibadat haji daripada beliau dan keluarga beliau? Adakah kita terlintas yang beliaulah yang telah diperintahkan untuk sembelih anaknya, iaitu Ismail alaihissalam? Sebenarnya Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, adalah lebih lagi daripada itu. Seperti mana soalan ni nanti yang kita akan jawab insya-Allah, soalan yang telah diajukan tadi. Sebelum kita jawab tu, kita beri sedikit mukadimah tentang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bukan sahaja susuk tubuh yang mana kita
terbayangkan api yang besar, Kaabah dan sebagainya. Tetapi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, iaitu bapa kepada semua nabi-nabi. Maksud semua ni kebanyakan nabi-nabi. Nabi-nabi ni tuan-tuan perempuan yang minta Allah sekalian ada 124,000. Seperti mana yang termaktub dalam kitab-kitab tafsir, 124,000 para anbiya alaihi salatu wassalam. Daripada 124,000 ini yang disebut dalam Al-Quran hanya 25 sahaja. Baik, daripada 25 ni pula ada yang Allah SWT setakat sebut nama sahaja. Tak ada cerita sangat pun tentang mereka. Seperti Ilyasa. Tak ada cerita Ilyasa, Zulkifli. Dan ada yang Allah SWT sebut sikit-sikit saja. Dan dua nabi yang Allah SWT sebut paling banyak dalam Al-Quran, iaitu yang pertama, ranking pada yang pertama ialah Nabi Musa AS, dan yang kedua ialah nabi yang kita bincangkan pada pagi ini, iaitu Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang ditanya tadi, Ibrahim AS ni dilahirkan di mana dan bagaimana dia punya suasana kehidupan dia dan sebagainya secara ringkasnya. Sebagai mukadimah ini kita sebut ringkas, nanti insya-Allah kita akan cuba untuk jawab lagi. Ibrahim AS dilahirkan secara jumhur ulama dalam tarikh ataupun dalam sejarah Nabi-Nabi mengatakan Ibrahim dilahirkan di Aur Al-Kaldaniyun. Aur Al-Kaldaniyun. Tetapi di manakah Aur Al-Kaldaniyun ni? Ada dua pendapat. Yang pertama di selatan Iraq. Selatan Iraq, iaitu di bahagian Babylon. Bahasa Arab yang Babel. Babylon di selatan Iraq. Ini pendapat pertama. Dan pendapat kedua ialah di Haran. Haran ni sekarang ni dia termasuk dalam kawasan Turki. Jadi Ibrahim AS ni dia punya kawasan dia ialah kawasan Iraq, Turki dan Syam. Syam pula sebenarnya Syam ni dia merangkumi Syria, Palestin, Lebanon dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan, dia berhampiran dengan termasuk Jordan adalah termasuk tanah Syam. Jadi ini adalah kawasan dakwahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kena bayangkan map peta kawasan laluan Ibrahim alaihissalam. Sekiranya mengikut pendapat pertama, Aur iaitu di selatan Iraq, bermakna dia seolah-olahnya perjalanan Ibrahim alaihissalam ni seperti huruf A. Kalau kita lihat bayangkan map, iaitu daripada selatan Iraq bawa ke Haran. Haran ni sekarang dikenali sebagai Urfah, Turki. Yang tadi Dai Aiman tanya pergi mana kan? Saya salah satu tempatnya itulah di Turki. Patutlah Ustaz pakai macam orang Turki. Baik. Jadi dikenali sebagai sekarang ni sana Urfah, Urfah. Di sana dikatakan di situlah tempat lahirnya Ibrahim alaihissalam. Aur Kaldanin ini memang pendapat ulama, tapi di manakah Aur itu yang khilaf, ada dua pendapat tadi. Tapi kalau kita pergi ke sana Urfah, memang di sana ada masjid yang dipanggil Masjid Khalil, dan ada tanda-tanda kelahiran Ibrahim AS di sana dan seumpamanya. Yang penting ada dua pendapat di situ. Dan Ibrahim AS, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila dilahirkan, dikatakan pada ketika itu raja yang zalim iaitu Namrud, yang memerintah pada ketika itu, membunuh anak-anak kecil. Seperti mana biasa kita dengar kisah Nabi Musa AS, Fir'aun membunuh anak-anak kecil. Sebenarnya kisah yang hampir sama berlaku di zaman Ibrahim AS, iaitu Raja Namrud telah dapat satu mimpi dan kemudian dia cuba membunuh kanak-kanak yang lahir di situ, di kawasan pentadbiran dia, kawasan kerajaan dia. Kemudian Nabi Ibrahim AS disembunyikan, dipanggil dalam sarap, dalam satu gua, satu tempat persembunyian, hinggalah beliau keluar daripada tempat persembunyian itu dikatakan pada umur 7 tahun, ada riwayat mengatakan umur 13 tahun, ada riwayat mengatakan umur 17 tahun. Keluar daripada situlah bermulanya dakwah Ibrahim AS. Tetapi soalan tadi, salah satu soalannya, bila mata nubi'a Nabi Ibrahim AS, itu bilakah diangkat ataupun mata bu'itha, bilakah diutus Ibrahim AS sebagai Nabi? Ini khilaf ulama. Khilaf ulama. Ada beberapa pendapat, antaranya ialah beliau daripada kecil lagi. Seperti mana Yahya AS daripada kecil telah dapat wahyu, Isa AS, begitu juga Ibrahim AS. Seperti mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walaqad ataina Ibrahim rushdahu min qabl. Sesungguhnya kami telah memberi Ibrahim
kebijaksanaannya daripada sebelum itu lagi. Apa maksud sebelum itu? Itu daripada kecilnya. Di situlah khilaf ulama bila bermulanya wahyu Ibrahim AS. Tetapi bermulanya ketauhidan Ibrahim AS adalah daripada beliau kecil lagi. Jadi Ibrahim AS ni sebenarnya satu cerita yang sangat panjang. Ini sebagai mukaddimah bermulanya Ibrahim AS dalam dakwahnya dan bagaimana beliau telah keluar daripada persembunyian untuk mengajak manusia pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Itu baru starting para penonton. Jangan ke mana-mana, sambil-sambil minum kopi itu. Lepas ni Ustaz akan cerita bagaimana bermulanya dakwah Nabi Ibrahim AS. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ustaz, kita kan bila kita tengok dalam kehidupan kita seronok. Sebab apa Ustaz? Kita lahir-lahir dah jadi orang Islam. Dan mak ayah kita pun orang Islam. Tapi berbeza keadaannya dengan Nabi Ibrahim AS, yang mana dia beriman, namun begitu ayahnya bukan beragama Islam, malah seorang businessman, penjual berhala, pemahat berhala ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit apakah keadaan tu susah tu saya? Silakan. Baik. Dalam menyatakan tentang ayah Ibrahim AS ni adalah satu orang yang tidak beriman, sebenarnya ada khilaf ulama, Syekh Aiman, Da'i Aiman. Kerana nama ayah Ibrahim ni siapa sebenarnya? Daripada situ dia punya punca dia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan nama ayah Ibrahim adalah Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Iaitu Allah SWT ingatkan tentang peristiwa perbualan antara Ibrahim AS bersama Azar. Siapakah Azar ni? Dalam ayat ini mengatakan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya ataupun bapanya, abi di sini maksud bapanya, Azar. Adakah bapa di sini maksudnya bapa yang dimaksudkan ialah bapa suami pada mak yang melahirkan, ataupun dalam bahasa Arab abati ini merangkumi juga pakcik. Macam kita kalau di Indonesia tu semua bapak kan. Bukan bapak dia pun dia panggil bapak juga kan. Kalau di Indonesia. Kalau kita di Malaysia ni kita tak nampaklah dia punya perbezaan tu, ayah, bapa dan abah dan sebagainya. Tapi sebahagian bahasa, setengah-setengah bahasa, dia memang membezakan antara contohnya bapa tadi dan juga ayah. Begitu juga dalam bahasa Arab, abati ni, wahai bapaku, dia bukan sahaja bermaksud ayah yang asbab kelahiran dia, tetapi merangkumi juga pakcik. Kerana itu dalam ayat yang lain, Allah SWT mengisahkan bagaimana Nabi Yaqub mewasiatkan anak-anaknya sebelum mati. Yang mana Allah SWT menceritakan Yaqub bertanya pada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah selepas kematian aku? Anak-anaknya berkata apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahun wahida. Mereka berkata kami akan sembah Tuhan ayah-ayah engkau, iaitu Yaqub tu memang ayah mereka lah. Ayah mereka. Kemudian Ibrahim iaitu ayah atuk pada Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, memanglah termasuk dalam ayah juga. Tapi Ismail pun mereka rangkumkan dalam ayat bapa
bapa. Maksudnya pak cik pun digabungkan jadi bapa. Saya nak ceritakan sini bahawa perkataan bapa dalam bahasa Arab ni boleh juga merangkumi pak cik. Baik, dalam kita kembali pada masalah Nabi Ibrahim ni, ayah yang disebutkan bapa yang dimasukkan dalam azar ayat ini, adakah bapa kandungnya ataupun bukan? Jadi kebanyakan kitab tafsir memang kita baca akan kita dapati bahawa azar ini memang nama ayah kandung Nabi Ibrahim. Kebanyakan kitab tafsir itulah ceritanya. Tetapi ulama yang mengkaji tentang beberapa sudut, daripada beberapa sudut, adakah ayah Nabi Ibrahim seorang yang kafir, penyembah berhala, bahkan businessman seperti mana Syekh Aiman sebut tadi, kan, penyembah businessman berhala, adakah layak sebagai bapa Nabi yang sebegitu? Maka Syekh Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam As-Sayuti telah membincangkan benda ini dari sudut yang berlainan. Yang pertama tadi dari sudut bahasa tu tadi, pak cik. Yang kedua dari sudut yang mana Nabi SAW beritahu, aku ini daripada keturunan-keturunan yang suci. Daripada ayahku sampailah ke Ibrahim, sampailah ke Adam AS, semua ini adalah daripada keturunan yang suci. Di sini ada khilaf ulama. Jadi biar tahu jangan keliru, bukanlah bermaksud semua ulama mengatakan ayah Ibrahim ni adalah seorang penyembah berhala, bukan. Bahkan Syekh Sya'rawi, semua orang yang belajar agama mereka kenal Syekh Sya'rawi, itu satu orang ulama yang besar di Mesir. Beliau mengatakan bahawa, dengan tegas beliau mengatakan bahawa ayah Nabi Ibrahim bukanlah Azar, tetapi dalam kitab-kitab tarikh semua mengatakan bahawa ayah Ibrahim bernama Tarikh. Ibrahim bin Tarikh bin Nahur, bin Saruq, bin Gharu, bin Fashil, bin Abir iaitu Nabi Hud. Kemudian semua ini menuju pada bin Sam, bin Nuh, dan Nuh adalah cucu yang ke-9 daripada Adam AS. Di sini kita perlu faham bapa Ibrahim AS. Baik, sekiranya kita pegang pendapat kebanyakan mufassirin, kebanyakan ulama tafsir yang mengatakan ayah Ibrahim AS ialah Azar, penyembah berhala, maka di sinilah ataupun kita faham bahawa yang Azar ini, yang sembah berhala dan juga jual berhala ni, sama ada ayah ataupun pakcik. Yang penting Ibrahim AS membesar bersama Azar. Seperti mana Nabi kita Muhammad SAW, ayahnya meninggal suatu dalam perut ibu lagi, ketika Nabi SAW dalam perut ibu, kemudian atuk dia yang jaga dia, kemudian pakcik dia yang jaga dia. Begitulah Ibrahim AS. Ketika beliau kecil lagi, ayahnya telah meninggal, mengikut pendapat yang kedua tadi. Kemudian dia membesar dengan Azar. Yang penting Ibrahim AS membesar dengan Azar. Baik, membesar dengan Azar ni ada satu ujian. Kerana Ibrahim AS agama tauhid. Allah SWT walaqad atainahu rusydahu min qab, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qab, iaitu sebelum itu lagi, daripada kecil lagi Allah SWT telah mengilhamkan tauhid pada Nabi Ibrahim. Waktu itu kaum dia semua menyembah selain daripada Allah Taala. Dan Ibrahim AS ni ujian dia bukan sahaja kaum itu menyembah satu agama, tetapi 3 jenis agama yang dia perlu berhadapan dengan mereka ini, iaitu kaum yang menyembah raja, kaum yang menyembah bintang-bintang, dan kaum yang menyembah berhala-berhala. Semua ini ada hujah-hujah dia. Ada kesempatan nanti insya-Allah kita akan ceritakan bagaimana Ibrahim AS berhujah dengan mereka yang menyembah berhala, berhujah dengan mereka yang menyembah patung-patung, berhujah dengan mereka yang menyembah bintang-bintang. Kerana setiap mereka ni ada hujah masing-masing. Bagaimana Ibrahim AS mematahkan hujah-hujah mereka. Jadi itulah Allah SWT menceritakan pada kita bagaimana dakwah Ibrahim AS sebagai satu perkara yang boleh kita pelajari dan kita bawa dalam kehidupan kita. Kerana salah satu tujuan kita belajar sirah, tuan-tuan perempuan yang Allah sekalian, ialah bagaimana kita nak bawa kehidupan para nabi dan para sahabat dalam kehidupan kita. Bukan sekadar halwa telinga. Bukan sekadar halwa telinga. Jadi tajuk yang dikeluarkan seperti Ibrahim AS ni adalah satu tajuk yang mana kita ambil kisah-kisah, pengajaran-pengajaran daripada kisah ni, bagaimana kita nak bawa dalam kehidupan kita. Contohnya Ibrahim AS, keliling dia semua orang yang tidak beriman dengan Allah, suasana yang buruk. Bagaimana dia berhadapan? Begitulah kita sekarang ni. Kita bawa peristiwa ni pada kehidupan kita. Kadang-kadang sebahagian daripada kita ingin bertaubat, ingin kembali pada Allah, tapi orang keliling tak support. Apa yang patut dibuat? Kekuatan macam mana? Itu dipanggil tasalli. Tasalli ni maksudnya cerita-cerita yang boleh memberi kita semangat untuk kita terus bertindak lebih maju dalam
membaiki diri kita, hijrah Ibrahim AS kepada Allah SWT dan sebagainya. Wallahu Jadi Ustaz, yang cerita tu kita simpan dulu Ustaz. Okay. Macam mana Nabi Ibrahim AS dengan kata-kata dan juga teknik dia Ustaz dalam berjidal ataupun berhujah dengan orang yang kufur kepada Allah SWT. Baik Ustaz, tapi sebelum kita nak pergi ke cerita tu Ustaz, kita nak raikan satu soalan daripada penonton kita. Kita nak bersama dengan Sal Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah sifat-sifat kepribadian yang istimewa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS sedari kecil sehingga baginda dewasa dan dilantik menjadi Nabi? Apakah dia? Orang kata kepribadian yang kita nampak tadi, Nabi Ibrahim ni orang kata istilahnya tolak tak goyang Ustaz, insya-Allah kan, walaupun surrounding dia di kalangan orang yang tidak beriman. Apakah lagi sifat kepribadian Ustaz? Baik. Ibrahim AS sebagai satu orang nabi dan juga ulul azmi, sudah pastilah dia satu orang yang hebat. Ulul azmi ini maksudnya nabi yang sangat teguh kepribadian dia, kesabaran dia sangat kental. Sudah pastilah dia mempunyai sifat-sifat yang hebat. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam Quran, wa qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku melantik engkau menjadi imam bagi seluruh umat. Imam ni maksudnya ketua, ikutan pada semua umat. Macam imam kita solat, dia rokok, kita rokok. Yang belakang ni tak kira lah, menteri ke, rakyat jelata ke, fakir ke, kaya ke, laki ke, perempuan ke, ustaz ke, dia kena ikut imam tu tadi, pergerakan imam. Begitulah Ibrahim AS, Allah Ta'ala telah jadi dia imam. Kerana itu kita lihat semua agama menisbahkan Ibrahim kepada agama mereka. Bahkan Yahudi pun mengatakan bahawa Ibrahim adalah atas agama mereka. Nasara, iaitu Kristian pun mengatakan Ibrahim atas agama mereka. Tapi Allah SWT menafikan. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana Hanifah Muslimah. Tidaklah Ibrahim itu beragama Nasara, Yahudi ataupun Nasara, tapi dia adalah Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan agama Samawi, agama yang menisbahkan mereka terima kitab dari langit dan juga dipanggil agama Ibrahimiyah, mereka sangat-sangat menerima Ibrahim AS. Tetapi adakah dakwaan mereka betul? Itu yang kita nak sebut tadi. Yang pertama, dia adalah imam, ikutan, orang yang hebat sifatnya. Dan juga Allah SWT menyatakan bahawa sifat Ibrahim AS ialah inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Ummah Ibrahim AS ni dia adalah ummah. Apa maksud ummah? Umat. Kita sebut umat Nabi kan. Umat ni apa maksud dia? Umat ni ia adalah satu kumpulan manusia, satu jemaah manusia, satu kumpulan manusia yang mana dalam kumpulan ini, dalam majmuk ini adanya sifat-sifat yang baik. Contohnya Da'i Aiman, bersifat pemurah contohnya. Allahu Akbar. Kan? Tadi belanja saya kopi. Dan setiap orang ada yang dia bagus dari sudut zikir, bagus dari sudut solat dan sebagainya. Tapi bab lain mungkin kurang. Betul? Tapi Ibrahim AS semua kebaikan ada daripada diri dia. Cantik Ustaz. Apa kebaikan yang ada pada diri dia Ustaz? Banyak. Selepas ini kita cerita. Selepas ini. Boleh Boleh. Penonton mesti nak tahu, dah tak sabar. Kita pergi ambil kopi kat dapur dulu. Okey, baik. Kita kembali selepas ini. Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, sekarang ni kita nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz, apakah sifat-sifat istimewa yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga dia diangkat menjadi seorang pemimpin, Ustaz. Mungkin ada sifat-sifat istimewa. Anda semua nak tahu? Jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Baik, sebenarnya tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sifat-sifat ni kalau kita cerita ceramah 2 jam pun tak habis sebenarnya. 2 jam tak habis. Sebab memang banyak sifat-sifat mulia Ibrahim AS yang Allah Taala cerita dalam Quran. Di antaranya yang kita sebut tadi iaitu ummah, iaitu satu orang yang telah mengumpulkan semua sifat kebaikan pada diri dia. Kerana itu Allah SWT beritahu ayat pertama dalam Quran menceritakan Ibrahim, tentang Ibrahim AS, ialah firman Allah SWT, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim AS diuji oleh Allah SWT, maka dia telah lulus dan menyempurnakan semua ujian-ujian itu. Wa Ibrahim alladhi waffa, Ibrahim yang telah menyempurnakan semua ujian-ujian itu dengan cantik, mumtaz, excellent. Bukan lulus periksa je kan, tapi markah 100%. Dan ulama dalam membincangkan, mentafsirkan ayat apakah ujian Allah SWT pada Ibrahim AS, sekurang-kurangnya ada 50 ujian. Masya Allah. Jadi kalau kita cerita semua tu 2 jam pun tak cukup kan. Sekurang-kurangnya 50 ujian. Antara ujiannya yang hebat-hebat ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji Ibrahim AS dalam peristiwa dia dibakar. Begitu juga bagaimana Allah SWT telah menguji beliau supaya sembelih anaknya. Dan bagaimana beliau banyak berhijrah. Bila banyak berhijrah ni, banyak dia punya mujahadah dia. Banyak susah payah dia. Kan? Daripada Iraq berhijrah ke Turki. Daripada Turki berhijrah ke Syam. Syam kemudian pergi ke Mesir. Ini perjalanan dakwah Ibrahim AS. Jadi kerana itu Allah SWT beritahu dia telah menyempurnakan ujian-ujian daripada Allah SWT. Kerana itulah Ibrahim AS disebut sebagai ummah. Ini baru satu sifat ni pun umat ni. Kalau kita nak cerita panjang sebenarnya. Kita ambil sifat yang lain. Yang Allah SWT cerita tentang Ibrahim AS, qanitan lillah. Qanit iaitu sangat-sangat taat pada perintah Allah. Tak ada langsung nantilah boleh tak bertolak ansur, boleh tak nak ambil rukhsah ataupun kelonggaran, tak ada. Tak apa Ustaz, fikir dululah. Fikir dululah, tak ada. Qanit, betul-betul taat pada Allah Taala 100%. Dan hanifan ni lurus, bukan lurus betul. Lurus ni maksudnya dia langsung hati dia tak ada pun nak kepada mana-mana kesesatan, tak ada langsung. Kita ambil ringkas. Dan salah satu sifat yang lain juga Allah SWT sebut Ibrahim AS ni bersifat apa? Bersifat awwahun munib. Halimun, awwahun, munibun. Dalam satu ayat tu 3 sekali sifat Allah Taala sebut. 3 sekali. 3 sekali. Halim iaitu lembut. Dia tak ada jenis marah-marah orang. Dia bukan sifat pemarah. Dia sifat penyabar. Dia layan orang dengan baik. Orang tak terima dakwah dia pun dia tak marah. Halimun. Kemudian Allah ni maksudnya dia banyak menyebut nama Allah. Apa-apa saja masalah, Allah. Macam kita lah. Allah. Tapi dia mengeluh pada Allah Ta'ala. Munib, banyak kembali pada Allah SWT. Banyak kembali taubat pada Allah Ta'ala. Banyak kembali rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sifat-sifat banyak lagi sebenarnya. Ustaz, kita kan tak meraihkan soalan-soalan yang lain lah kan. Baik Ustaz. Kita ada sahabat kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Effendi Abdul Hamid. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Umar. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz dah sebut tadi mengenai kelebihan dan juga apa yang begitu sangat penyabar ni seorang Nabi Ibrahim AS yang kita bincang pada pagi ini. Soalan saya lah Ustaz, apakah ada kelebihan ataupun mukjizat yang tertentu yang membolehkan Nabi Ibrahim ni dia melawan seorang raja yang zalim, Raja Namrud, dan juga ayah dia sendiri pun payah untuk didakwah ataupun dinasihati.
Jadi apakah kelebihan ini yang diberi kepada, adakah kelebihan mukjizat ini yang banyak kepada Nabi Ibrahim, atau bagaimana untuk dia melawan ataupun menyeru dakwahnya walaupun dihalang oleh orang-orang yang kenamaan VVIP ini, contohnya Raja Namrud, dan isteri pun ada juga yang cemburu dan sebagainya. Ini boleh diatasi dengan begitu baik. Adakah dia diberi kelebihan mukjizat yang lebih daripada nabi-nabi yang lain? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang cukup menarik. Ya, menarik. Silakan. Baik. Tuan Omar ni masya-Allah sentiasa tembus di talian. Kalau dia tak perkenalkan diri dia pun kenal siapa dia. Dengan suara Ustaz. Ya, dengan suara dia masya-Allah. Dan soalannya pun masya-Allah bagus. Baik tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu soalan yang bagus iaitu tentang mukjizat Ibrahim alaihissalam. Kerana kita ketahui setiap nabi ni ada mukjizat dia. Daripada mukjizat inilah kaum dia akan ibaratnya kalah dalam berhujah, kalah dalam menentang nabi tersebut. Ibrahim alaihissalam, apakah mukjizat yang berlaku pada diri Ibrahim alaihissalam? Ini persoalannya. Baik, Ibrahim alaihissalam sebenarnya tak banyak sangat mukjizat macam yang ada pada Sayyidina Musa alaihissalam. Mukjizat itu sendiri maksudnya apa? Mukjizat ni iaitu satu perkara yang di luar adat, sesuatu adat berlaku yang mana perkara itu tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Contohnya Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat hingga ke hari ini. Tiada siapa pun boleh mencipta walaupun satu ayat daripada Al-Quran, kehebatannya seperti Al-Quran. Itu mukjizat. Baik, Ibrahim alaihissalam, apakah mukjizat yang ada pada Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, dia tak banyak. Tak banyak. Kerana Ibrahim alaihissalam dia Khalilullah, dia kekasih Allah, dia tak perlu pada mukjizat. Dia direct dengan Allah Taala. Hubungan dia dengan Allah Taala sangat kuat hingga menyebabkan dia tak perlu pada mukjizat-mukjizat yang banyak dalam berhujah kepada umat dia. Yang penting, yang disebut dalam Quran, mukjizat yang pertama ialah dia tidak terbakar ketika dicempak dalam api. Allah Ta'ala berfirman pada api ataupun memerintah api, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami telah berkata, kami telah memberi arahan pada api, ya nar wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk. Tapi sejuk yang macam mana? Sejuk yang selamat, sejuk yang selesa ala Ibrahim, kata Ibrahim. Maka Allah Ta'ala telah cabut sifat membakar daripada api ini. Kerana api bukan membakar dengan dirinya sendiri. Api membakar dengan izin Allah, dengan kudrat Allah. Allah Ta'ala tarik sifat membakar daripada api tetapi masih kekal cahaya. Dalam api ini ada dua sifat utama api. Mengeluarkan cahaya dan membakar. Tetapi Allah Ta'ala hanya kekalkan api yang ada cahaya tetapi tidak membakar. Seperti mana yang akan terjadi pada mahsyar nanti, matahari. Ada matahari, panas. Kita rasa panas matahari. Seperti mana dalam hadis sahih sebut. Hingga berpeluh-peluh. Tetapi, dia tidak ada cahaya. Panas, tak ada cahaya. Api Ibrahim AS pula, ada cahaya tapi tak ada panas. Kerana panas membakar semua adalah datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang meletakkan sifat-sifat itu. Ini kehebatan Allah Subhanahu Ta'ala. Ini mukjizat pertama. Mukjizat yang kedua, Ibrahim AS, ialah dia apabila Allah Ta'ala mengizinkan untuk mematikan burung-burung. Itu pun kisah yang menarik. Sekarang ni kita sebut secara ringkas saja dulu. Bila dia cincang burung tu, kemudian dia seru, burung tu boleh datang balik, hidup, terbang balik. Dan juga Ibrahim AS yang ketiga, sebagai terakhir contoh mukjizat Ibrahim AS, Allah Ta'ala beri dia pandai berhujah. Seperti mana ayat yang kita sebut di awal tadi, walaqad ataina Ibrahim rusydahu, dia hujah yang memang dipanggil musqit, hujah yang menjatuhkan pihak lawan, tak boleh nak jawab apa-apa. Fabuhital ladzi kafar, maka akan terdiamlah orang kafir apabila mendengar hujah Ibrahim AS. Wallahu a'lam. Maknanya ini di antara mukjizat yang boleh kita lihat kelebihan pada diri Nabi Ibrahim AS. Baik Ustaz, kita ada dengar kisah ketika mana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Jadi sahabat kita nak bertanya satu soalan berkaitan dengan isu ini Ustaz, daripada Muhammad Effendi Mat Daud. Soalannya, bagaimanakah pada mulanya Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan? Baginda melihat matahari sebagai Tuhan tetapi kecewa bila matahari tenggelam. Bila melihat bulan pula kecewa bila melihat bulan menghilang. Allahu Akbar. Adakah ini sebenarnya fitrah manusia Ustaz? Iaitu mencari Tuhan berdasarkan ilmu dan
keyakinan. Biar tahu jangan keliru, Taman Bertam Indah Pulau Pinang. Terima kasih kepada Encik Fendi atas soalan yang diajukan. Silakan Ustaz. Baik. Soalan yang sangat bagus untuk kita betulkan kekeliruan sebenarnya. Biar tahu jangan keliru. Jangan keliru. Ramai sebenarnya tuan-tuan sekalian, ramai. Ramai sebenarnya bahkan termasuk ahli agama sendiri yang menyangka bahawa Ibrahim AS mencari Tuhan dan mengatakan bintang itu adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan. Bukan. Tolong jauhkan pemikiran ini. Ini adalah pemikiran yang menjatuhkan maruah seorang Nabi yang hebat. Ibrahim AS daripada kecil lagi dia memang telah mentauhidkan Allah. Tidak pernah pun dia dalam kisah ni, memang kisahnya kita akan baca nanti ayatnya. Tapi sebelum itu kena faham, bukanlah kisah Ibrahim AS mengatakan bintang ini Tuhan, bulan ini Tuhan, matahari ini Tuhan, kerana iktikad dia bahawa itu adalah Tuhan, kemudian dia membatalkan iktikad itu. Bukan. Tidak pernah sekalipun Ibrahim AS memikirkan, bahkan terlintas dalam hatinya bahawa perkara-perkara itu ataupun benda-benda itu, makhluk-makhluk itu adalah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya? Baik, kita lihat Allah SWT firman, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Iaitu apabila malam telah datang, Ibrahim AS telah nampak kaukab. Kaukab ni apa? Terjemahan yang lebih tepat ialah planet. Dia bukan bintang. Kaukab ni adalah planet. Kemudian dia kata, qala hadha rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Apabila bintang itu hilang, dia pun kata aku tak suka benda-benda yang hilang. Ini jangan kita ambil daripada zahir ayat tu. Kita kena tahu belakang cerita tu apa. Ayat belakang ni belakang cerita tu apa. Jadi nak teruskan? Kita rehat sekejap. Kita bagi para penonton kita alamak bagi panas sikit kan. Okey, apa sebenar cerita di sebalik ayat tu? Yang kita faham, kita cerita pasal Tuhan, tapi sebenarnya benda lain. Apakah dia? Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bintang, cantiknya bulan ni. Tiba-tiba waktu siang bulan pun tak ada. Ni mesti bukan Tuhan ni. Ustaz? Ya. Yang saya faham macam tu. Tapi sebenarnya betul ke tafsiran ayat tadi, Ustaz? Sebelum saya nak jawab, habiskan dulu nyanyi tu. Habiskan nyanyi dulu. Okey, Ustaz. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang Allah SWT sekalian. Itu yang kita sebut tadi, kita perlu betulkan salah sangka kita pada Ibrahim AS. Ibrahim AS tidak pernah terlintas dalam hati dia mengatakan bahawa selain Allah itu adalah Tuhan. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW beritahu kita lebih layak syak berbanding dengan Ibrahim AS. Maksudnya Nabi SAW beritahu bahawa Ibrahim AS ini iman dia sangat teguh. Kalau kita pun tak ada syak macam tu, tak ada terfikir bahawa matahari dan Tuhan dan sebagainya, kita pun tak terfikir, Ibrahim AS lebih lagi jauh daripada pemikiran tersebut. Ini Nabi SAW yang beritahu. Jadi kita kena betulkan pemikiran kita. Memang ramai sebenarnya mengatakan bahawa Ibrahim AS mencari Tuhan, mengatakan itu adalah Tuhan. Bukan. Ceritanya sebenarnya di sebalik hujah ataupun sejarah yang berlaku ini, Ibrahim AS seperti yang kita sebut di awal tadi, kaum dia ada yang menyembah raja, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang-bintang. Dalam memberi hujah kepada yang menyembah bintang-bintang, Nabi Ibrahim AS seolah-olah perli mereka. Ayat ni sebenarnya ayat perli. Dia kata, depan kaum dia kata, ini Tuhan aku. Tiba-tiba hilang. Takkan Tuhan hilang? Macam mana nak minta? Ini ayat perli. Bukan dia kata, aku mengatakan bahawa ini Tuhan, kemudian ini bukan Tuhan dah. Nabi Ibrahim membatalkan. Bukan.
dia adalah ayat untuk menjatuhkan hujah orang kafir yang sembah bintang-bintang tu. Adakah ini Tuhanku? Bukan. Kaukab maksudnya planet. Dalam ayat ni, kalau kita kaitkan dengan ilmu astronomi, ayat yang menyentuh planet dan juga bintang dan juga satelit. Kita tahu dalam astronomi ni ada yang dipanggil planet, ada yang dipanggil bintang. Kaukab adalah planet. Planet apa? Kebanyakan ulama mengatakan, dalam tafsir mengatakan Zuhrah, iaitu planet Zuhrah. Ini Tuhan, bukan, hilang. Dah, orang-orang yang sembah bintang, lah hilang. Macam mana ketika hilang kita nak Tuhan yang sentiasa ada bersama dengan kita. Kemudian bila nampak bulan, falamma afala qala al-wahabul afilin, ayat seterusnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Apabila nampak bulan, dia kata ini Tuhanku. Bukannya dia kata dia beriktikad, dia nak jatuhkan hujah orang kafir yang sembah bintang ni tadi, sembah bulan ni tadi, sembah planet ni tadi. Hadha rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Apabila hilang bulan ini, dia pun kata, sekiranya Allah Ta'ala tidak beri petunjuk pada aku, pasti aku pun bersama dengan kamu orang-orang yang sesat. Kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Apabila nampak matahari muncul, ini adalah Tuhan yang lebih besar, nak jatuhkan hujah ni. Falamma afalat, apabila hilang, maka Ibrahim pun kata, qala inni bari'um mimma tusyrikun. Aku jauh daripada apa yang kamu syirikkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang Allah sekalian, inilah adalah hujah Ibrahim AS kepada kaum dia yang jenis sembah bintang tadi. Dan kaum dia yang jenis sembah bintang adalah yang tinggal di Haran, iaitu di Urfa di Turki. Yang tinggal di Babylon, yang tinggal di Iraq, mereka sembah raja dan sembah patung. Yang di Turki, Haran ataupun Urfah tadi, dia adalah kaum yang sembah patung dan juga sembah bintang-bintang. Dan dakwah Ibrahim AS di Palestin, di tanah Syam dan juga di Mesir, kaum mereka menyembah berhala-berhala, menyembah bintang-bintang tanpa berhala. Ketika itu banyak yang menyembah 7 gugusan bintang. Dan semua ini, hujah-hujah ini adalah untuk menjatuhkan hujah kaum kafir, yang kufur pada Allah Taala. Wallahu a'lam. Ni orang kata strategi dakwah lah, Ustaz. Ya, betul. Ustaz, waktu menyampaikan dakwah di Turki tu cakap bahasa apa? Bahasa Turki pun sikit-sikit, bahasa Arab. Insya-Allah. Maknanya yang paling penting Ustaz dalam dakwah ni, dia perlukan strategi, Ustaz. Sahabat kita ni ada keliru sikit, Ustaz. Boleh kita raikan penonton kita? Boleh, Ustaz? Boleh. Kita bersama dengan Tuan Haji Turki Nun. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Ustaz dan Dai. Haji Turki Nun ya. Okey, silakan Tuan Haji. Persoalannya Ustaz, saya nak minta Ustaz penjelasan. Apakah rintangan atau ujian yang paling besar pada Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Ayub diuji dengan sakit selama agaknya 40 tahun. Jadi Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Itu saja soalannya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, maknanya Ustaz, Nabi Ibrahim ni diuji dengan pelbagai ujian, Ustaz. Macam mana dia boleh hadapi ujian tersebut, Ustaz? Masya-Allah. Terima kasih pada Tuan Haji Tukenon daripada Skudai ya. Dan ada bunyi slang-slang Jawa tu kan. Masya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ujian yang terbesar dihadapi oleh Ibrahim AS banyak sudut sebenarnya. Tapi oleh kerana soalan tadi dari sudut dakwah, kita cerita dari sudut dakwah. Dari sudut ujian yang paling besar sebenarnya ujian perasaan. Ujian perasaan adalah ujian yang paling besar. Kerana itu kita kaitkan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, apabila mereka diajak untuk berperang, mereka sedia berperang. Sedia mati. Korbankan harta, diri, masa, semua sedia. Pergi jauh-jauh, lama-lama, semua sedia. Tapi ada satu peristiwa dalam perang dalam perjanjian Hudaibiyah, apabila mereka dah hampir masuk Mekah, tetapi disekat, mereka geram, mereka cukur hingga berdarah kepala mereka kerana tak dapat masuk Mekah. Ini adalah satu ujian perasaan. Itu bukan jihad, bukan perang, tak habis harta, tak habis nyawa. Mereka balik dalam keadaan geram. Hingga kan ada yang hampir tidak mentaati pada Nabi SAW. Nak ceritanya dalam ujian dakwah ni, daripada Nabi Ibrahim AS, begitu juga Nabi Muhammad SAW, begitu di zaman kita. Dakwah yang ujian paling susah sebenarnya ialah ujian perasaan. Apa ujian perasaan tu? Antaranya orang tak terima dakwah kita. Kerana itu ulama-ulama menasihatkan
supaya kita dalam menasihati seseorang ataupun dalam berdakwah, kita jangan tunggu natijah. Jangan mengharapkan hasil. Kalau harapkan hasil, dua perkara akan berlaku. Sama ada kita putus asa sebab orang tak dengar dakwah kita, ataupun kita akan rasa bangga diri sekiranya orang terima dakwah kita. Sebab tu ikhlas penting. Di Ibrahim AS, dia dengan pelbagai hujah yang dia bawa, dengan pelbagai mukjizat yang kita sentuhkan tadi, dia keluar daripada api tu, satu orang pun tak ada beriman. Bermakna macam mana tu? Sujah dah datang, bukti dah datang, mukjizat dah depan mata, tak ada yang beriman. Jadi ini satu tekanan perasaan saya, ujian perasaan. Nabi Ibrahim AS dah berhujah macam-macam, dah ceritakan tentang kehebatan Allah macam-macam. Walaupun begitu, kaum mereka, bahkan daripada keluarganya sendiri seperti Azar tadi, sama ada Azar tu pakcik ke ayah ke, daripada kaum yang terdekat tidak beriman. Semua tidak beriman. Yang beriman siapa? Waktu dia mula-mula dakwah di kawasan Iraq tu, yang beriman hanya isteri dia Sarah dan juga anak saudara dia Lut alaihi salam. Ini saja yang beriman. Satu ujian yang hebat untuk Ibrahim AS. Wallahu alam. Jadi ni Ustaz, dalam dakwah kita bukanlah berapa ramai yang terima dakwah kita Ustaz. Tetapi bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab tu. Itu paling penting sekali. Tak kisahlah bukan setakat pendakwah je yang menyampaikan dakwah Ustaz. Ya, betul. Atau makcik tepi jalan tengah jual nasi lemak tu kan. Setiap seorang ada tanggungjawabnya. Ada tanggungjawab dalam masing-masing menyampaikan. Ustaz. Masya-Allah. Baik, seronok kita dengar daripada Al-Fadhil Ustaz. Baik Ustaz, kita nak meraihkan soalan sahabat kita di Facebook ni Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, silakan. Bersama dengan Rahimah Saud, apakah bentuk-bentuk dakwah dan perbezaan antaranya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya, kepada Raja Namrud yang zalim. Yang kedua, ganjaran apakah yang akan diperoleh oleh umat Nabi Muhammad SAW jika selalu membaca selawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir. Dan yang ketiga, apakah hikmah daripada pesanan Nabi Ibrahim kepada isteri Nabi Ismail supaya Nabi Ismail menukar terus pagar. Baik Ustaz. Ini soalan, kita jawab yang pertama dulu Ustaz. Okay. Tiga terus dia bagi ni kan. Tiga soalan, setiap soalan tu ada A, B, C lagi pula. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama soalan daripada Halimah Saud. Daripada Halimah Saud tadi, iaitu berkaitan dengan dakwah Ibrahim AS kepada ayahnya, kaumnya dan Raja Namrud. Baik, seperti mana kita sebut daripada awal tadi, Ibrahim AS berhadapan dengan tiga golongan yang menyembah raja, yang menyembah berhala dan menyembah bintang-bintang. Ayah, kita tak sebut ayah lah, kita sebut Azar tu tadi. Azar dan kaumnya, kaum yang tinggal di Babylon, di Iraq, selatan Iraq, ialah kaum yang sembah raja dan juga sembah berhala. Jadi Ibrahim AS berhujah dengan hujah-hujah akal. Hujah-hujah akal, iaitu apabila Ibrahim AS bertanya dengan soalan yang menjatuhkan mereka punya hujah, Ibrahim AS bertanya, kenapa kamu menyembah mala yasma', Tuhan yang tidak mendengar, wala yubsir, yang tidak melihat, dan juga yang tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Tuhan ni, bila sebut Tuhan mesti hebat. Mana-mana agama pun bila sebut Tuhan ni adalah mesti yang hebat, yang boleh membantu menyelesaikan masalah, beri rezeki, beri anak dan sebagainya. Tapi berhala yang kamu cipta ni, dia membawa kepada pemikiran tentang berhala tu. Berhala ni kamu yang cipta sendiri dengan tangan-tangan kamu. Adakah berhala ini mampu memberi mudarat dan manfaat? Selepas Nabi Ibrahim AS berhujah menceritakan tentang lemahnya berhala-berhala ni, mereka tak dengar nasihat Ibrahim, dakwah Ibrahim, hujah Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim AS mengambil keputusan untuk langkah yang seterusnya, iaitu memberi pengajaran dari sudut yang lebih keras sikit. Kerana bila sebut hikmah ni, hikmah bukannya mesti cakap lembut. Hikmah ni ialah mengikut keadaan. Dakwah mengikut keadaan itu adalah hikmah. Jadi untuk memberi kesedaran lagi pada kaumnya dan juga ayahnya, dia telah pecahkan berhala. Itu yang peristiwa pecahkan berhala tu. Apabila kaumnya pergi ke satu majlis hari raya lah, bahasa mudahnya pergi hari raya, semua keluar daripada rumah, keluar kampung, tinggallah Ibrahim AS sendiri
Dia kata, ini saqim, aku sakit, aku tak boleh pergi. Maka pada ketika itulah dia ambil peluang untuk pecahkan, hancurkan semua berhala-berhala kecuali berhala yang besar. Dia letak kapak tu di berhala yang besar. Kemudian apabila kaum mereka balik, terperanjat, ringkaskan cerita, dia pun telah dipanggil oleh kaum dia dan dituduh bahawa dialah yang telah memecahkan berhala. Dia kata apa? Tanyalah patung yang besar ni. Itu sebenarnya cara berhujah. Cara untuk memberi kesedaran pada mereka. Ini salah satu cara dakwah Ibrahim AS, seperti mana ditanya tadi. Kemudian dakwah kepada Raja Namrud. Bagaimana pula dengan dakwah kepada Raja Namrud? Begitu, sama macam tadi juga, cuma ada tambahan. Apabila dia dipanggil ke istana, sebenarnya Raja Namrud ni, dia adalah raja yang pertama yang menakluki dunia. Maksudnya raja, ada 4 raja yang pernah menakluki dunia. 2 kafir, 2 Islam. Yang Islam itu Zulkarnain dan juga Nabi Sulaiman AS. Yang mana kafir salah seorangnya ialah Namrud. Namrud ni sebelum lahir Nabi Ibrahim AS, dia telah memerintah selama 400 tahun. Masya Allah. Jadi dia sentiasa rasa hebat dan sampai tahap dia rasa diri dia adalah Tuhan. Baik, dalam satu peristiwa, kerajaannya telah dilanda kemarau hingga menyebabkan semua orang dah tak ada makanan dan sebagainya. Siapa yang nak makanan kena datang pada istana dan sujud dulu pada dia. Masya Allah. Sujud dulu, baru dia beri beras, beri makanan dan sebagainya. Ibrahim AS pun sebagai seorang rakyat, hak dia untuk minta makanan daripada kerajaan. Dia pun pergi ke istana. Bila pergi istana, suruh sujud, dia tak nak sujud. Kenapa? Sebab Tuhan aku adalah Allah, alladzi yuhyi wa yumit. Allah yang telah menghidupkan, mematikan, dialah Tuhanku. Di sinilah telah berdebatnya Namrud dengan Ibrahim. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidakkah kamu melihat apabila satu orang yang telah diberi kerajaan oleh Allah SWT pada dia, tetapi dia mengaku diri dia Tuhan, dia sombong, dia berhujah, dia berdebat dengan Ibrahim. Dia kata, siapa yang menghidupkan dan matikan? Maka Ibrahim kata, Tuhan aku yang menghidupkan dan matikan. Namrud pun kata apa? Aku pun boleh hidupkan dan matikan. Dia panggil 2 orang. Dia bunuh seorang, dia kata ini aku matikan. Dia lepaskan seorang, dia kata ini aku lepaskan, aku hidupkan dia. Kan? Kemudian Ibrahim AS beri satu soalan lagi. Okey, kalau macam tu, Allah Ta'ala datangkan matahari, terbitkan matahari daripada belah timur dan tenggelamkan di sebelah barat. Sila terbitkan daripada sebelah barat dan tenggelamkan daripada sebelah timur pada sebelah timur, sekiranya betul-betul engkau adalah Tuhan. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah Namrud ini, tak berkata apa-apa. Jadi ini salah satu cara dakwah Ibrahim AS dalam berhujah. Kan itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu kuat dalam hujah kita dalam beragama. Dan sekiranya kita ni, kita sebagai umat Muhammad SAW, hujah kita adalah Quran, hujah kita adalah hadis, hujah kita adalah ijma', dan hujah kita adalah qiyas. Untuk memahami agama kita, perlu kita bertalaki dengan orang-orang yang betul-betul memahami agama supaya kita hujah kita kuat. Baik, kemudian selawat Ibrahimiyah, Ustaz. Selawat Ibrahimiyah. Baik, soalan berkaitan selawat Ibrahimiyah. Banyak sebenarnya orang yang bertanya kenapa dalam tahiyat akhir kita baca selawat disebut nama Ibrahim. Sebenarnya ada beberapa sebab. Antaranya ialah dalam peristiwa Isra' Mi'raj, apabila Nabi SAW bertemu dengan Nabi-Nabi, tidak ada siapa pun yang kirim salam pada umat Muhammad SAW. Tapi apabila Nabi Muhammad SAW jumpa Ibrahim AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim kata, sampaikan salamku pada umat kau. Kerana itulah Nabi SAW memerintahkan ataupun mengajar umatnya dalam berselawat, dalam solat, sentiasa menyebut Ibrahim AS. Allah dan para sahabat apabila turun ayat Al-Quran, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala berselawat pada Nabi, wahai orang beriman, berselawat dan beri salamlah pada Nabi Muhammad SAW. Sahabat telah berkata, wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana nak beri salam pada engkau, tetapi bagaimana nak berselawat? Nabi SAW pun mengajar mereka sepatah-sepatah. Ada zikir yang Nabi SAW ajar, boleh lebih kurang, boleh tukar-tukar perkataan. Tapi dalam selawat Ibrahimiyah, Nabi SAW ajar sepatah-sepatah, disebut di situ Ibrahim, dan fadilatnya sangat banyak yang mungkin kita boleh
baca selepas ini. Baca selepas ini. Okey. Para penonton nak tahu macam mana cara bacaan yang betul selawat Ibrahimiyah ni selepas ini Ustaz Kita dah tamat di TV3. Para penonton teruskan kesetiaan bersama dengan kami lagi 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kami pada hari ini. Kita dalam topik sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk bahagian yang pertama, bahagian pertama pun dah seronok Ustaz. Bahagian kedua mesti lagi seronok kan? Baik, sahabat kita nak bertanya satu soalan Ustaz. Ya, daripada Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Soalan saya, apakah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga terdapat selawat dan salam khusus untuk baginda dan keluarganya di dalam tahiyat akhir solat? Terima kasih atas pencerahan. Persilakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, satu soalan yang bagus kerana memang ramai yang tertanya. Banyak daripada ramai-ramai Nabi, kenapa dipilih Nabi Ibrahim AS? Yang pertama, dari sudut jawapan aklinya, sudah pastilah tak boleh ataupun tak sempat, tak sesuai nak sebut semua 25 Nabi dalam selawat kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Adam wa Nuh wa Ibrahim kan. Jadi tak perlulah selawat pada semua Nabi. Memadailah menyebut satu orang. Baik, satu orang ni kenapa pula terpilih Ibrahim AS? Seperti mana yang kita dah sebut tadi sebelum slot ini, iaitu Ibrahim AS dipilih sebab salah satunya Nabi Ibrahim AS kirim salam pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi oleh kerana itu, sebagai jawab kirim salam ni bukan satu benda yang kecil sebenarnya. Kita jangan anggap kirim salam ni sekadar ingat, tak. Kirim salam, apa maksud salam? Salam ni bermaksud selamat sejahtera, mendoakan keselamatan. Salam ini adalah salah satu daripada nama Allah SWT. Dan Allah SWT gembira dengan orang yang menggunakan sifat-sifat dia yang boleh digunakan oleh makhluk, seperti saling sayang menyayangi, irhamu man fil ard, dan hendaklah kamu saling menyayangi dalam sesama penduduk bumi ini. Begitu juga salam. Salam ni satu benda yang besar, iaitu kita mengucapkan salam sejahtera, selamat ke atas kamu. Apabila Ibrahim AS memberi salam pada umat ini, seolah-olah Nabi Ibrahim AS mendoakan keselamatan kita, mendoakan keberkatan ataupun keharmonian untuk kita. Maka untuk membalas jasa tersebut, kerana Nabi Ibrahim AS mendoakan kita, maka Nabi SAW mengajar kita dalam selawat tahiyat akhir, kita membaca Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin bagus juga untuk kita baiki je kerana selawat ni selawat yang penting. Tak naklah kita ada tersalah dalam menyebut sesuatu yang penting dalam amalan kita. Baik, dia sebenarnya banyak versi, banyak cara bacaan yang disebut dalam hadis-hadis, tapi yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i kita di Malaysia dan yang diajar daripada kecil di sekolah ialah Allahumma salli ala Muhammad. Sama ada Sayyidina, tak Sayyidina, ini mengikut guru-guru yang mengajar. Yang penting dalam hadis, kita cerita yang dalam hadis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini biasa yang berlaku kesilapan. Macam kuliah tajwid dah pula kan. Okay. Tapi kena sebut jugalah kerana kita berkaitan dengan sirah yang ada Nabi Ibrahim ni. Ada yang salah baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ditambah alihi, bukan alihi, wa ali Muhammad. Kerana ali Muhammad maksud ya Allah berilah selawat ke atas Nabi Muhammad dan juga ke atas ali Muhammad, keluarga ataupun pengikut Nabi Muhammad. Bukan alihi Muhammad. Alihi maksudnya nya, hi tu dia ataupun nya, tidak ada hi kat situ. Wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, juga ali, bukannya alihi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang masyhur dalam bacaan solat kita yang diajar di Malaysia. Baik, kita kembali pada selawat Ibrahimiyah ni tadi.
Salah satu sebab juga Allah SWT pilih Nabi Ibrahim disebut dalam solat ialah doa Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang kita boleh kongsikan tentang Ibrahim AS ni. Mungkin dalam bahagian 2 nanti kita kumpulkan satu amalan-amalan khas Nabi Ibrahim AS yang kita boleh amalkan. Di antaranya ialah doa Ibrahim AS, Rabbi ja'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku disebut-sebut kebaikanku oleh orang-orang yang datang selepasku. Kerana itu tuan-tuan sekalian, hingga ke hari ini tidak ada agama pun yang tidak beriman dengan Nabi Ibrahim AS. Yahudi beriman dengan Ibrahim AS. Nasara itu Kristian beriman dengan Ibrahim AS. Agama Ibrahimiyah, ya, yang dikenal sebagai agama Ibrahimiyah, dan juga As-Sabi'un, mereka semua beriman dengan Nabi Ibrahim AS dengan berkat doa Nabi Ibrahim AS. Sebenarnya kekuatan doa sangat-sangat hebat. Kalau kita cerita khas tentang doa-doa Nabi Ibrahim pun banyak yang kita boleh kupaskan. Di antaranya ini tadi. Dan juga doa-doa yang lain. Mungkin kita boleh kupas kemudian nanti insya-Allah. Baik, kemudian tentang kelebihan selawat Ibrahimiyah ni, ulama mengatakan, sepakat ulama-ulama hadis yang mensyarahkan hadis-hadis mengatakan bahawa selawat boleh berselawat dengan pelbagai alfaz, dengan pelbagai cara, dan selawat yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Kalau kita sekiranya selawat yang paling ringkas pun, Allahumma salli ala Muhammad ni paling ringkas ni. Allahumma salli ala Muhammad ni paling ringkas. Selawat yang paling ringkas ini pun Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita. Allah Taala akan selawat ataupun mengampunkan 10 dosa kita. Allah Taala akan merahmati 10 kali ganda pada kita, apatah lagi dengan selawat yang lebih sempurna, selawat yang lebih besar. Dan saya nak kongsikan sedikit, iaitu antara tempat yang kita selawat dan pahalanya besar ialah selawat selepas azan. Kita azan, kita ikut bacaan azan tu. Muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar hingga habis. Sebelum kita doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kita selawat. Dan termasuk selawat Ibrahimiyah ni adalah yang terbaik kita baca ketika itu. Selawat Ibrahimiyah, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, siapa baca sampai habis, dia wajib mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Berapa kali tu Ustaz? Sekali pun dah cukup. Sekali pun okey dah Apatah lagi banyak kali. Dan selawat ni adalah perkara yang kita perlu perbanyakkan, khususnya pada hari Jumaat. Tiada limit yang ditetapkan untuk selawat, kerana Allah SWT sendiri pun berselawat dan para malaikat pun berselawat pada Nabi SAW. Esok hari Jumaat Ustaz itulah. Jadi jangan kita lepaskan peluang untuk sentiasa berselawat kepada baginda SAW, sebab yang paling penting tadi Ustaz sebut, mendapat syafaat daripada baginda SAW. Baik Ustaz, Nabi Ibrahim AS bukan sakat seorang pemimpin yang hebat, malah dalam keluarga pun merupakan satu contoh seorang bapa yang hebat Ustaz. Betul. Jadi sahabat kita ni nak tanya satu soalan, orang kata berkaitan dengan keluarga ni. Tadi Ustaz kata tekanan perasaan kan, dan ini satu benda yang tekanan perasaan yang cukup luar biasa. Yang mana kita daripada sahabat kita Izara Zulaika, dia nak tanya soalan Ustaz, bagaimana cara pendidikan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, sehingga terhasil keturunan yang hebat. Walaupun Nabi Ismail terpaksa ditinggalkan di tanah kering gersang di Mekah bersama isterinya Siti Hajar. Yang kedua, mengapakah Nabi Ibrahim pernah menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Apakah hikmah pelajaran yang perlu kita ketahui dan pelajari? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Baik, kita jawab yang kedua dulu. Baik. Itu yang ringkas. Yang satu, yang pertama tu agak panjang. Okey. Baik, ada yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS pernah minta untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itulah apabila dia tidak diterima doa hasrat dia untuk jadi umat Nabi, setidak-tidaknya dia kata, aku disebut-sebut oleh umat Nabi dalam selawat, dalam solat pun cukuplah. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang salah faham, tidak ada pun dalam kitab-kitab, dalam kitab tafsir pun tak ada, dalam kitab hadis tak ada, dia hanya sangkaan sahaja. Bahkan dalam Israiliyat pun, saya pernah, inilah kita pernah kaji bab ni, dalam Israiliyat pun tidak pernah disebutkan perkara itu. Setidak-tidaknya dalam Israiliyat pernahlah, tetapi tidak pernah pun disebut bahawa Nabi Ibrahim AS pernah berhasrat untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain ada yang riwayat yang mengatakan ada, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi Ibrahim AS dalam Israiliyat pun tidak ada perkara itu. Baik, kemudian
berkaitan dengan yang kedua Ustaz yang kita simpan dulu. Biasa kita nak bagi bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anak ni. Betul. Sangat penting Ustaz. Jadi kita nak tengok macam Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Para penonton jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, boleh Ustaz? Boleh. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tarik anak tu, duduk dekat-dekat sikit tengok TV Okey, sebab Ustaz nak cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendidik anak-anaknya. Baik Ustaz, yang ni memang cukup menarik. Persilakan Ustaz. Ya, insya-Allah. Soalan ni sebenarnya nak cerita 2 jam pun boleh ni. 2 jam boleh Ustaz Masya-Allah. Kerana dia melibatkan keluarga Ibrahim AS adalah satu keluarga yang memang perlu kita contohi. Kerana bukan semua Nabi yang mana keluarga mereka iaitu isteri dan anak-anak beriman pada Allah SWT. Ada Nabi yang isteri tak beriman, seperti Nabi Lut, iaitu anak saudara Nabi Ibrahim AS sendiri. Ada yang anak tak beriman, seperti Nabi Nuh AS. Jadi ini semua menunjukkan bahawa setiap Nabi itu ada ujian masing-masing dalam bab keluarga. Tapi yang seronoknya Nabi Ibrahim AS ni, semua isteri-isteri dia, ini pun kita tak sentuh lagi isteri-isteri dia kan, Nabi, iaitu Sarah, Hajar dan Kanturah. Kanturah ni pun seronok juga kalau kita cerita. Mungkin insya-Allah bahagian 2 nanti. Baik, bagaimana semua isteri-isteri dia beriman pada Allah, dan semua anak dia bukannya Ismail dan Ishak saja. Ismail dan Ishak ni daripada Sarah dan Hajar. Daripada Kanturah ada 6 orang. Semua ini adalah orang beriman pada Allah SWT. Macam mana boleh keluarga Ibrahim AS semua beriman pada Allah SWT? Dari satu sudut, salah satu sebab kejayaan dakwah Ibrahim AS ialah apabila isteri dia pun terlibat dalam dakwah, terlibat dalam mengajak manusia pada Allah SWT, terlibat dalam keimanan pada Allah SWT. Apabila Nabi yang mana isteri mereka terlibat dalam usaha yang dijalankan oleh si suami, maka dakwah mereka maju berbanding dengan Nabi yang isteri mereka tidak terlibat. Sama juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, anak-anak ni tadi, salah satu tarbiyah yang kita boleh ambil daripada Ibrahim AS ialah bagaimana dia memasukkan dalam diri anak-anaknya bahawa hubungan dengan Allah SWT adalah sangat penting. Bukan ayah yang menjaga kamu, tapi Allah yang menjaga kamu. Daripada mana kita ambil pengajaran ini? Itu apabila Ibrahim AS bawa Hajar, isteri yang kedua dia, bersama anak dia yang pertama. Dia isteri kedua, tapi anak pertama bagi Ibrahim AS, kerana Sarah dapat anak kemudian. Dia telah membawa membawa Hajar dan Ismail pergi ke biwadin ghairi dhi zar'in, iaitu satu kawasan yang mana tidak ada langsung asbab untuk hidup. Asbab untuk hidup pun tak ada kat sana. Bukannya kering kontang, asbab untuk hidup pun tak ada. Air setitik pun tak ada, daun, bukannya makanan, daun selai pun tak ada. Dia tinggalkan kat sana. Apabila Hajar tanya, nak pergi mana ni? Selepas ditinggalkan, Ibrahim AS dah gerak. Kenapa tinggalkan kami kat sini? 3 kali dia tanya, Allahu amaraka bihadha, adakah Allah perintah engkau? Nabi Ibrahim angguk ya. Kemudian Hajar kata, kalau begitu Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kami binasa di sini. Maka disitulah dia telah didik anak dia bahawa bukanlah ayah yang memberi engkau makan, bukanlah ayah yang mendidik engkau, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara-cara yang tertentu. Dengan cara kita mungkin dari sudut yang lain, bukanlah meninggalkan di tempat yang kering kontang, tapi bagaimana yang kita nak masukkan dalam hati anak-anak kita bahawa Allah SWT Tuhan yang hebat. Jadi kita kena selalu cerita benda ni pada anak-anak kita. Allah Ta'ala yang mencipta adik. Kita tanya, siapa yang cipta bulan, siapa yang cipta. Ini salah satu soalan-soalan yang memang kita kena ajar anak-anak kita. Kerana Al-Quran pun, pelajaran pertama dalam Al-Quran ialah
menghubungkan hati dengan Allah SWT. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hubungkan dengan Tuhan yang mencipta. Ini salah satu tarbiyah Ibrahim alaihissalam pada anak-anaknya. Dan begitu juga tarbiyah Ibrahim alaihissalam ialah dia meletakkan pengorbanan, dia menunjukkan pengorbanan depan anak-anak. Iaitu maksud hidup ni apa? Maksud hidup. Kerana daripada kecil lagi sudah ditontonkan pada anak-anak kita apa maksud hidup. Sekiranya kita setiap hari tontonkan maksud hidup tu duit, duit, cerita tentang duit saja, harta saja depan anak kita, berbual dengan isteri, depan anak-anak hanya cerita tentang rumah, kereta, perniagaan, maka anak-anak akan nampak inilah maksud hidup. Sedangkan kejayaan bukan pada harta benda. Kejayaan dalam ketenangan, kejayaan dalam hidayat, dalam keimanan yang kita dapat daripada harta benda ini. Kalau harta benda ini menjauhkan diri daripada Allah, gagal. Harta benda dekatkan diri daripada Allah, inilah kejayaan. Begitulah yang Ibrahim AS paparkan depan anak-anak dia kejayaan yang sebenar apa. Bahkan Ibrahim AS, tadi ada satu soalan sebenarnya yang kita terlepas dan tak jawab, iaitu tentang Ibrahim AS perintah anak dia supaya ceraikan isteri itu. Kan? Itu termasuk dalam tarbiyah anak, iaitu kita nak dapat menantu yang boleh membantu anak kita dalam agama, dalam menghidupkan agama dalam diri. Apabila Ibrahim AS melihat menantu dia, isteri pada Ismail ni adalah isteri yang tidak bersyukur pada Allah, tidak membantu Ismail dalam dakwah dia dan agama dia, dia beritahu supaya ceraikan dengan bahasa kiasan, tukar jendela pintu tadi kan. Tapi apabila datang sekali lagi, ziarah sekali lagi di Mekah, mendapati isteri kedua Ismail, isteri yang pertama dah diceraikan, yang dikahwin baru tu bagus, disuruh kekalkan. Ini juga adalah salah satu tarbiyah kita dan mendidik anak kita supaya kita dapat cucu. Cucu tu nanti yang akan juga mendoakan kita. Jadi untuk menghasilkan cucu yang soleh, kita kena pastikan menantu kita pun adalah menantu yang soleh ataupun solehah. Itu pun perlu kita pantau supaya anak-anak kita pun berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena cari isteri yang solehah. Ya, betul. Tapi ada satu cerita Ustaz, isteri solehah dia bagi isteri kedua kepada suami Ustaz. Jadi kita nak raikan soalan, betul ke cerita Allah ni? Akbar. Kita nak beraikan soalan daripada Hafizi Hafiz. Soalan saya, apakah alasan Nabi Ibrahim yang diberikan kepada isterinya untuk berkahwin lagi? Lagi satu, sebagai memenuhi kehendak untuk mendapatkan zuriat, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan berapa lama selepas perkahwinan kali kedua barulah Allah SWT mengurniakan baginda Nabi Ibrahim seorang zuriat? Dan adakah apa-apa doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam amalkan dan bolehkah diamalkan oleh pasangan yang lama berkahwin tetapi tidak mempunyai zuriat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Yang ini memang keliru Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Baik. Soalan yang bagus. Bagus ni sebab apa? Sebab soalan ni ada nampak kekeliruan, jadi boleh kita betulkan supaya yang orang yang lain yang keliru pun boleh betulkan salah faham tu. Baik, soalan di sini dia kata apa? Apakah alasan Ibrahim AS beri pada isteri dia Sarah untuk kahwin satu lagi? Ini sebenarnya salah. Bukan Ibrahim AS yang minta untuk kahwin satu lagi. Sarah yang telah mencadangkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengahwini hamba sahayanya. Kenapa? Sebab Sarah mendapati bahawa Nabi Ibrahim AS ni dakwah yang perlu diteruskan. Dakwah yang perlu diteruskan. Jadi satu masa nanti dia yakin suami dia akan meninggal, akan wafat. Kalau suami dia wafat, tak ada zuriat, siapa nak meneruskan dakwah ni? Jadi dia telah meletakkan agama di hadapan. Ini satu perasaan tadi tu. Mujahadah perasaan tu tinggi. Dia memujahadahkan, dia mengorbankan perasaan dia. Kerana isteri memang tak suka dimadukan, tapi Sarah ni dia betul mengorbankan perasaan dia. Dia minta Ibrahim AS supaya menikahi hamba sahaya dia, iaitu Hajar. Pada ketika itu umur Ibrahim AS 80 lebih. Kerana dapat anak Ismail ni, anak pertama daripada Hajar, ketika umur Ibrahim AS 86 tahun. Dan anak kedua iaitu Ishak daripada Sarah ketika umur Ibrahim AS 99 ataupun 100 tahun. Sarah dengan Ibrahim AS beza 10 tahun. Bermakna Sarah ketika dapat anaknya Ishak ketika Sarah berumur 90 tahun. Iaitu jarak dia 10 tahun. Baik. Ibrahim AS tak minta. Bahkan Sarah yang offer
dia punya hamba sahaya dia iaitu Hajar. Hajar ni macam mana boleh dapat hamba sahaya, jadi hamba sahaya Sarah? Ceritanya ialah ketika Ibrahim AS jalankan dakwah di Mesir, dia bawa Sarah sekali, dan Sarah ni adalah orang yang sangat cantik, perempuan yang tercantik di dunia, seperti mana yang termaktub dalam kitab-kitab. Yang pertama sekali adalah ibu kita iaitu Hawa AS, dan yang kedua yang paling cantik ialah Sarah. Dan Sarah ni apabila dia sampai ke Mesir, pada ketika itu Mesir ni ada raja yang sangat zalim, dan dia ni suka pada bini orang. Dia tak suka anak dara ke apa. Dia suka bini pelik, perangai pelik. Kan? Dan sekiranya suami tu ada, dia akan bunuh ataupun dia paksa ceraikan. Dia paksa cerai baru dia ambil perempuan tu. Jadi Ibrahim AS tahu benda ni, dia pun cakap dengan Sarah, kalau ada orang tanya, cakap kau ni saudara perempuan aku, ukhti. Ukhti. Jadi bukan tipu, dia tak tipu. Memang saudara perempuan se-Islam kan. Jadi apabila dia kata itu, raja ni telah tangkap Sarah dan ingin memperkosa Sarah, tapi dengan kekuatan doa Ibrahim AS dan Sarah, Allah SWT telah sekat raja ni tadi daripada melakukan sesuatu yang buruk. Apabila raja ni nampak bahawa Sarah ni orang yang hebat, dia tak boleh melakukan apa-apa pada Sarah. Dia kata ini memang bukan celancan perempuan. Dia lepaskan dan dia hadiahkan hamba dia yang juga kekuatan dia sama macam Sarah. Dia tak pernah boleh cuit pun hamba ni tadi. Itulah Hajar. Hebat. Maka selepas dia berkhidmat pada Hajar, dia selepas Mesir tu dia keluar Mesir, dia pergi semula ke Palestin. Di situlah Sarah telah offer suami dia untuk menikahi Hajar AS. Cuma yang terakhir yang saya perlu sebut, ada sebahagian orang mengatakan bahawa apabila Hajar ni mengandung, Sarah ni telah jealous, dia telah hasut Nabi Ibrahim supaya bawa Hajar jauh daripada dia, itu sebab tu pindah ke Mekah. Ini cerita Israeliat yang tidak boleh diterima. Sangat-sangat jauhlah sifat Ibrahim AS yang mulia dan Hajar yang mulia daripada perkara tersebut. Wallahu alam. Sedikit Ustaz, kita berbaki beberapa minit lagi Ustaz. Mungkin kawan kita ada tanya ni Ustaz, amalan bagi pasangan yang lama kahwin tapi tak dapat zuriat ni Ustaz. Baik. Soalan yang sama, orang yang sama, soalannya ada 3 sebenarnya tadi kan. Okey, tentang doa dan juga amalan. Baik, doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi habli minas solihin. Ini salah satu doa yang kita boleh amalkan, bukan sahaja yang tak dapat anak. Yang ada anak pun bagus doa, amalkan doa ni. Apa maksud dia Ustaz? Rabbi habli, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, kurniakanlah untukku minas solihin, dari kalangan orang-orang yang soleh. Iaitu anak-anak yang soleh. Ini salah satu doa yang diamalkan oleh Ibrahim AS. Hingga kan sampai tahap Ibrahim AS ketika umur 100 tahun yang tak logik ketika itu boleh dapat anak pun. Boleh dapat anak, dan isteri umur 90 tahun. Kalau kita sekarang 90 tahun dah lebih pada menopause dah. Kan? 40 tahun pun sekarang ada dah menopause kan. 90 tahun masih lagi boleh melahirkan anak. Ini sebab keberkatan doa Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Jadi itu di antara amalan, dan nanti Ustaz akan cerita lagi amalan-amalan lain dalam siri akan datang. Banyak amalan Ibrahim AS. Baik Ustaz, sebagai penutupnya kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan doa penutup kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra fusuq wal isyan. Allahumma ja'alna min rasyidin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah keluarga kami seperti mana keluarga Ibrahim AS. Ya Allah, kau pilihlah kami untuk keredaan kau. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam keadaan kau redha pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbil alamin. Bila kita dengar sirah, maka kita praktikkan apa pelajaran yang kita ambil pada sirah itu. Tapi tak puas Ustaz. Nanti kita sambung lagi untuk siri yang berikutnya. Baik para penonton, esok kita ada satu topik yang cukup menarik. Dalam topik akidah, gejala agnostik. Apa maksudnya tu ya? Kita bersama dengan sahabat saya Da'i Azri sebagai moderator dan panel Ustaz Firdaus Subuhi. Rezeki kita jumpa lagi. Saya Daya Aiman. Mohon maaf atas lanjur kata, terlajak bicara, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Terima kasih Ustaz.